لو تكفرون. Jadi hari ini kita ambil 2 ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون Sadaqallahul azim. Boleh tutup mic dulu. Jadi surah Al-Mumtahanah ini surah yang diturunkan di Madinah ataupun selepas hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Surah Madaniyah mempunyai sebanyak 13 ayat. Dan surah ini dia punya maqasid, tujuannya adalah untuk takhlis qulubil mu'minin minal wala li ghairi dinillah. Nak kosongkan hati orang mukmin
daripada wala', memberikan wala', yakni memberikan ketundukan, kesetiaan kepada yang selain agama Allah. Wala' hanya kepada agama Allah, hanya kepada Allah Ta'ala sahaja, tidak boleh kepada yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuh-musuh kamu. Janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuh kamu sebagai awliya, sebagai teman. Awliya ni jamak pada wali, sebagai teman, sebagai orang kepercayaan, orang yang diberi kepatuhan, ketaatan, yang mana kamu boleh sampaikan kepada mereka rahsia orang beriman dengan sebab bil mawaddah tubi itu menyatakan sebab apa kamu sampaikan kepada mereka apa-apa yang menjadi rahsia orang Islam disampaikan kepada orang yang menjadi musuh umat Islam kerana mawaddah, kerana ada kasih sayang terhadap mereka. Padahal mereka itu, yakni musuh-musuh itu. Musuh ni tak kira lah sama ada kaum musyrikin, orang-orang Yahudi, Nasrani. Mereka telah kufur dengan apa yang datang kepada mereka daripada kebenaran. Iaitu ajaran Islam yang Nabi bawa, mereka menolaknya. Yukhrijuna ar-rasul, mereka telah mengusir keluar Rasul dan juga kamu kerana semata-mata kamu beriman dengan Allah yang merupakan Tuhanmu. Jadi tidak boleh mengambil musuh umat Islam, musuh Islam sebagai teman, sebagai orang kepercayaan yang boleh kita sampaikan rahsia orang Islam. Tak boleh berkasih sayang dengan mereka. Allah Ta'ala beritahu begitu, tidak boleh buat begitu jika kamu benar-benar kharajtum, kamu keluar untuk berjihad pada jalanku dan untuk mencari keredaanku. Kemudian boleh habis lagi sambungannya, tusirruna ilaihim, kamu sampaikan secara rahsia kepada mereka segala apa yang menjadi rahsia umat Islam, dibocorkan, disampaikan kepada pihak musuh juga dengan sebab faktor mawaddah. Mawaddah kerana ada kasih sayang antara orang ini, orang yang mengaku beriman ini dengan pihak musuh. Jadi ayat ini dengan jelas menunjukkan orang-orang beriman tidak boleh memberikan kasih sayang, kesetiaan, ketundukan, kepercayaan kepada orang-orang kafir ataupun orang yang menjadi musuh. Dan Allah Ta'ala beritahu, wa ana a'lamu bima akhfaitum, aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan, wa ma a'lantum, dan apa yang kamu nyatakan secara terang-terangan. Wa man yaf'alhu minkum, dan sesiapa yang berbuat begitu di antara kamu, iaitu memberikan wala' kepada orang-orang yang menjadi musuh umat Islam, ataupun memberi kepercayaan, menjadikan mereka sebagai teman, menyampaikan rahsia umat Islam kepada mereka, maka sesungguhnya dia telah sesat daripada jalan yang lurus. Itu ayat yang pertama. Yaskafukum, nak tanya pihak jemaah, boleh dengar ke dengan jelas? Boleh dengar ke? Jelas ke? Jelas Ustaz. Okey, boleh Ustaz. Sebab ada feedback yang kata tak jelas. Jelas Ustaz. Jika mereka menguasai kamu, nescaya jadilah mereka itu musuh bagi kamu. Dan mereka itu akan menghulurkan tangan kepada kamu, maksudnya mengganggu kamu dengan kejahatan tangan mereka dan dengan kejahatan lidah mereka. Dan mereka sangat suka kalau kamu menjadi kafir. Itu pihak musuh. Ini salah satu tajuk yang ada kaitan dengan persoalan al-wala' wal-bara'. Soal kita memberi ketundukan, memberi kepatuhan kepada agama, dan kita mesti al-bara', maknanya berlepas diri, tak boleh terlibat dan tak boleh memberi kepatuhan, kasih sayang kepada pihak menjadi musuh. Di tajuk ni kita pernah bincang dalam ayat di akhir surah Al-Mujadilah hari itu, Mujadilah. Surah yang pertama dalam juzuk yang ke-28 ni, kita dah masuk surah yang ketiga dah dalam juzuk 28.
Jadi kata Al-Mufassirun ahli tafsir, kisah ni ada kaitan dengan seorang sahabat Nabi, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Sebelum kita masuk lebih lanjut tentang persoalan Al-Wala' wal-Bara' tadi, Hatib bin Abi Balta'ah, dia kisahnya berlaku begini, ya, selepas perjanjian damai Hudaibiyah yang termeterai antara pihak Nabi SAW dengan pihak musyrikin Mekah berlangsung pada akhir tahun 6 Hijrah. Dalam perjanjian itu ada tersenarai dalam perjanjian itu mana-mana kabilah-kabilah Arab yang nak menyokong Nabi boleh, mana-mana kabilah yang ada di sana nak menyokong pihak musyrik pun boleh. Jadi ada masing-masing ada kabilah yang sokong sana sokong sini. Baik. Ditakdirkan beberapa bulan lepas tu ada suatu kabilah yang berpihak kepada kaum musyrik Mekah menyerang kabilah yang berpihak kepada kaum muslimin. Bermakna mereka telah melanggar satu item dalam perjanjian. Bila langgar, maka Nabi pun mempersiapkan. Ini secara rahsia. Nabi balik minta supaya dibuat persiapan untuk ke Mekah. Benar ni rahsia, tapi akhirnya ada beberapa orang yang tahu, di antaranya Hatib bin Abi Balta'ah. Dia ni bila dia tahu timbul rasa kebimbangan sebab di Mekah dia masih ramai lagi ahli keluarga yang belum Islam yang duduk di Mekah. Jadi fikir akhirnya sebab nak jaga kepentingan, nak jaga keluarga, bukan nak niat dia bukan nak khianat kepada kepada dakwah Nabi SAW. Tapi kerana bimbang dengan nasib keluarga yang di Mekah, maka dia telah bertindak hantar surat. Dia hantar surat, dan dalam surat tu dia tulis apa yang akan Nabi lakukan. Dan surat tu dihantar melalui seorang perempuan. Itu kisahnya. Kemudian bila turun wahyu beritahu Nabi SAW perkara ini, lalu Nabi menyuruh Ali, Zubair dan Miqdad. Tiga orang ni diberi tugas untuk kejar wanita tu, untuk ambil surat yang ada pada mereka. Riwayat ni ada disebut dalam Sahih Bukhari. Jadi Nabi pesan kepada mereka bertiga, pergilah kamu sehingga kamu sampai ke satu tempat nama Raudah Khakh. Raudah Khakh. Ini satu tempat yang terletak antara Mekah dan Madinah, lebih kurang 12 batu dari Madinah. Tidak jauh sangatlah. Baru mana kira baru keluar daripada sempadan Madinah, sekitar 12 batu. Ataupun beberapa belas kilometer. Jadi Nabi beritahu, kamu pergi ke sana, kamu akan jumpa seorang wanita yang bersamanya ada surat. Lalu ambillah surat itu daripada dia dan bawa ke sini. Lalu mereka pun pergi jumpa sungguhlah. Jumpa sungguh. Sebab apa yang Nabi sampaikan itu adalah wahyu daripada Allah yang diturunkan oleh Jibril. Jadi bila tiga orang lagi, Ali, Miqdad dan Az-Zubair, dia beritahu wanita tu, kamu mesti tunjukkan surat kamu tu. La tukhrijannal kitab aw la nulqiyanna thiyaba. Mesti tunjuk surat yang kamu bawa atau kami akan tanggalkan pakaian kamu. Dengan tegas. Tunjuk surat tu ataupun kamu akan ditelanjangkan. Sebab ni benda yang sangat serius. Lalu akhirnya bila dia rasa dah tak boleh buat apa, fa akhrajatuhum min iqasiha, lalu dia keluarkan surat itu daripada sanggulnya. Baik. Lalu diketahuilah bahawa surat itu daripada Hatib bin Abi Balta'ah untuk dikirim kepada musyrikin di Mekah. Lalu dibawa Hatib, lalu Nabi tanya, "Ma hadza ya Hatib, ni apa ni?" Ini benda yang sangat serius. Kalau kita memang kita sangat nak marah. Memang kalau kita nak marah belakalah. Tapi Hatib kata, "Ya Rasulullah, la ta'jal alayya, jangan tergesa-gesa menghukum aku. Inni kuntu imra'an mulsaqan fi Quraisy. Sesungguhnya aku ni seorang yang dulu aku tak ada apa-apa dengan Quraisy.
tetapi dia ada kaitan dengan ahli keluarga yang lain, bukan dengan kepimpinan Quraisy. Dia dengan Quraisy tak ada apa, tapi dengan keluarga dia. Dan dia kata dia mempunyai beberapa kaum kerabat yang masih ada di sana dan sebahagiannya ada di Madinah. Jadi sekarang ini dia nak jaga kepentingan keluarga dia, sebab dia bimbang bila Nabi pergi menyerang Mekah, habislah. Jadi sebab masih ada rasa sayang kepada ahli keluarga, walaupun ahli keluarga itu belum Muslim atau belum memeluk Islam. Jadi bila dia beritahu begitu, Umar Ibn Al-Khattab yang ada bersama dengan tegas kata, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq." Ya Rasulullah, biarkan aku pukul leher si munafik ini. Tetapi Nabi SAW dengan penuh toleransi dan masih boleh bersabar, dia beritahu, dia kata, "Wa ma yudrika ya Umar." Tak tahukah wahai Umar, Hatib bin Abi Balta'ah ni dia adalah salah seorang yang menyertai peperangan Badar. Bahkan masa di Hudaybiyah baru ni pun dia bersama dengan kita. La'allallah qad ittala'a ala ahli Badr. Boleh jadi Allah Ta'ala telah memerhati kepada ahli Badar. Maksudnya Allah Ta'ala telah memberi kedudukan yang istimewa khusus kepada ahli Badar. Maka dia berkata kepada mereka, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukanlah apa yang kamu kendaki, sesungguhnya aku telah maafkan kamu. Walaupun Hatib telah buat kesalahan, tapi atas kedudukan dia sebagai ahli Badar, orang yang pernah menyertai peperangan Badar, dia dimaafkan. Walaupun dia hampir-hampir telah membocorkan rahsia Nabi. Tapi akhir kesudahannya, Nabi pergi juga ke Mekah. Nabi ke Mekah dan tak berlaku peperangan sebenarnya, sebab akhirnya orang-orang kafir di Mekah menyerah kalah dan Nabi memaafkan mereka. Lalu ramailah yang masuk Islam ketika berlakunya peristiwa Fathu Makkah atau pembukaan kota Makkah. Para jemaah yang dirahmati Allah, ayat yang sebegini banyak dalam Quran yang melarang kita daripada memberikan wala' ataupun kesetiaan kepada orang-orang kafir. Antaranya para jemaah boleh rujuk dalam surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah buka muka surat 117. Muka surat 117. Surah Al-Ma'idah muka surat 117 ayat 51 dan satu lagi di bawah dia tu ayat 57. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliya, sebagai wali. Sebagai wali ni sebagai orang yang kita beri wala', beri kepercayaan, dijadikan teman rapat, diberikan kesetiaan, ketundukan, kepatuhan, itu wala'. Jadi termasuklah musuh tadi ialah secara khususnya dalam ayat 51 surah Al-Ma'idah, golongan Yahudi dan Nasrani. Kerana ba'duhum awliya'u ba'd, setengah mereka menjadi wali, maknanya menjadi teman, saling tolong-menolong sesama mereka. Adapun orang beriman tidak boleh menjadikan Yahudi, Nasrani termasuk golongan musyrikin sebagai wali yang diberikan wala' kepatuhan kepada mereka. Begitu juga dalam ayat 57, muka surat yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang yang telah menjadikan agama kamu sebagai suka-suka, sebagai main-main, sebagai ejekan. Siapakah yang telah menjadikan agama Islam sebagai main-main dan ejekan? Itu di kalangan orang-orang kafir ahlul kitab, minal ladzina utul kitaba min qablikum. Termasuklah di kalangan kufar secara umum, orang-orang kafir yang lain, maka mereka ini tidak boleh dijadikan awliya. Awliya iaitu orang yang dijadikan sebagai wali, diberikan wala', diberikan kepercayaan, dijadikan teman rapat, diberikan kesetiaan, ketundukan, itu tak boleh. Perkara ni sangat penting untuk kita faham dalam kehidupan kita. Baik.
Adapun dalam urusan yang melibatkan muamalah, itu tak dilarang atau boleh. Nanti kita akan masuk dalam ayat yang berikutnya, dalam ayat yang ke-8 nanti, surah yang sama. Kita dibolehkan berurusan dengan orang-orang kafir selagi mereka tidak memusuhi kita. Ataupun mereka tidak bertindak mengusir kita daripada tanah air kita. Maknanya mereka, dengan bahasa mudah, tidak kacau kita. Kita buat urusan kita, dia buat urusan agama dia. Jadi selagi dia tidak kacau kita, urusan muamalah, urusan kehidupan seharian boleh dilaksanakan. Mana kita nak beli kedai dia boleh, dia beli kedai kita boleh. Tetapi apabila mereka secara jelas dan terang-terangan menunjukkan permusuhan kepada Islam dan umat Islam, itu tak boleh. Itu tak boleh sebab dah termasuk kepada pengertian memberikan wala kepada mereka. Saya memetik dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Qahtani berhubung dengan Al-Wala' wal-Bara' fil Islam. Berhubung dengan hukum, kita memberi kesetiaan dan kita berlepas diri. Ini kita kena faham. Ada tempat-tempat yang kita boleh masuk sekali dengan mereka, ada tempat-tempat yang tidak boleh. Jadi sebenarnya tindakan Hatib tadi seperti seakan-akan dah ada sifat kemunafikan. Tetapi benda itu dimaafkan oleh Nabi. Dia tidak berniat untuk buat perangai sebagaimana orang munafik. Orang munafik Allah Ta'ala dah sebut di awal suratul Baqarah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami juga beriman. Tetapi wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali pergi kepada syaitan-syaitan mereka, maksud syaitan di sini itu orang-orang yang menjadi musuh kepada agama Islam dan musuh kepada umat Islam. Lalu orang munafik ni berkata, qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami sebenarnya bersama dengan kamu. Qalu inna ma'akum, apa dia, wa kunna nahnu mustahzi'in, kami hanya sekadar mustahzi'in atau sekadar untuk main-main sahaja. Itu asalnya adalah sifat orang munafik. Baik, Syekh Muhammad Sa'id Al-Qahtani menyenaraikan ada 20 perkara yang termasuk dalam sifat wala', sifat al-muwalah, yang kita tidak boleh berikan wala' ni kecuali kepada Allah, Rasulnya, orang-orang beriman dan agama Islam sahaja. Kita nak memberikan wala' kepada orang yang menjadi musuh kita atau musuh agama kita, tidak boleh. Dia punca jadi wala' ni kerana mawaddah. Kalau kita perhati ayat pertama tu, kerana mawaddah, kasih sayang. Nak berkasih sayang sesama manusia boleh, tapi dia ada batasannya. Sebab kasih sayang sebenarnya adalah sesama orang-orang yang beriman. Tu kita kena faham. Kasih sayang sesama kita, hak nombor satu adalah berkasih sayang sesama orang-orang yang beriman. Yang disebut oleh Nabi SAW, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, perbandingan, perumpamaan orang-orang beriman dari sudut mereka berkasih sayang, mereka saling merahmati ataupun saling simpati, saling kasihan belas, saling berlembut. Seumpama kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal huma. Seumpama Nabi kata seperti satu jasad, satu tubuh badan, apabila mengadulah salah satu anggota badan dengan kesakitan, maka semua anggota badan yang lain turut merasa sakit dengan berjaga malam dan juga demam. Contohnya kita sakit gigi. Sakitnya gigi tapi mata tak boleh tidur. Yalah, kita tidur dengan mata, bukan tidur dengan gigi. Kita tidur dengan pejam mata, betul lah. Yang sakitnya gigi, tapi dia kait belaka. Dengan sebab sakit gigi, nak makan pun tak ada selera, tak lalu, mata tak boleh tidur. Begitulah bandingan yang Nabi buat. Kita dengan orang-orang beriman yang lain, kita rasa susah hati. Sebagaimana yang menimpa saudara kita di Palestin pada masa kini, kita tak boleh buat apa, tengok daripada jauh. Sekadar kita hanya boleh berdoa meminta Allah Ta'ala jaga mereka dan bantu mereka. Sebab kita tak ada kemampuan untuk bertindak dengan kekuatan ketenteraan. Baik. Antara bentuk
Walak yang kita tidak boleh berikan kepada musuh-musuh, pertama, ar-ridha bi kufril kafirin wa adamu takfirihim. Redha dengan kekufuran orang-orang yang kafir dan tidak mengkafirkan mereka yang jelas kekafirannya. Redha maknanya setuju dan rasa boleh terima. Ini tak boleh, salah. Ataupun masih merasa syak pada kekufuran mereka, ataupun tashih ayyu madhabin min madhahibihim al-kafirah, ataupun menganggap betulnya apa-apa anutan mazhab mereka yang kafir itu. Mana aliran yang kufur ni pun dia banyak juga, dia punya cabang-cabang dia, bahagian-bahagian dia. Kemudian yang kedua, memberi walak kepada mereka dengan menjadikan mereka sebagai awanan wa ansaran wa awliyaan, sebagai pembantu-pembantu, sebagai penolong-penolong, sebagai pelindung-pelindung, itu pun tak boleh juga. Ataupun apa dia lagi, ia telah dilarang perkara itu dalam ayat 28 surah Ali Imran. Nanti para jemaah boleh rujuk semula lah. Boleh catat, boleh tulis ayat 28 surah Ali Imran. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak boleh orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai awliya, sebagai wali mereka. Wali itu macam tadilah, bukan wali dalam bab nikah kahwin. Maksud wali di sini wali yang orang yang kita berikan kepercayaan, yang kita jadikan teman rapat, yang kita tunduk setia patuh pada itu, tak boleh. Wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'. Sesiapa yang berbuat begitu, maka dia dengan Allah tak ada apa-apa. Allah Taala tak mahu peduli kepadanya, tidak kisah kepadanya, illa an tattaqu minhum tuqah. Melainkan mereka merasa takut dengan yang amat sangat, ataupun dengan maksud mereka tak ada jalan lain, terpaksa menunjukkan mereka berpihak dan menyokong pihak musuh, tapi sebenarnya mereka bukan begitu. Ini dalam kes yang melibatkan dipaksa secara kekerasan, sebagaimana berlaku kepada seorang sahabat, Ammar bin Yasir, ketika zaman di Mekah, semasa umat Islam ramai yang ditindas, antaranya keluarga Ammar bin Yasir, termasuk ibunya Sumayyah. Ini masyhur dalam sejarah kisah seorang wanita yang pertama mati syahid dalam Islam, Sumayyah. Ini ibu kepada Ammar bin Yasir. Oleh kerana tidak tahan diseksa, maka dia menyatakan pengakuan untuk kembali kepada agama jahiliah. Lalu bila dia cerita balik kepada Nabi, Nabi tanya kepada Ammar, apa perasaanmu? Dia kata, ya Rasulullah, aku hanya mengaku di lidah, tetapi dalam hatiku aku masih beriman kepada Allah, aku masih berpegang dengan ajaran Islam, aku masih ikut ajaranmu. Nabi kata, tak apa, kamu dimaafkan. Lalu tunggulah ayat ni dalam surah An-Nahlu. Man kafara billahi min ba'di imanihi, sesiapa yang menjadi kafir, kufur terhadap Allah selepas dia beriman, murtadlah. Illa, melainkan, ada pengecualian, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Melainkan sesiapa yang dipaksa padahal hatinya masih tenang, masih kekal dengan iman, itu tak apa, itu dimaafkan. Yang tak bolehnya adalah walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum azabun azim. Tetapi sesiapa yang secara lapang dada, syaraha bil kufr, lapang dada ni mana dengan kerelaan hati dia menerima kekufuran atas kehendak dia sendiri, bukan dipaksa, maka dia mendapat kemurkaan daripada Allah dan baginya azab yang pedih. Baik, setakat ni para jemaah boleh dengar dengan jelas, ya. Majoriti boleh dengar dengan jelas, ya. Sebab ada yang mengadu, dia kata suara perlahan tak dengar. Mungkin masalah pada telefon tu. Pak lain-lain boleh dengar dengan jelas, ya. Jelas, Ustaz. Ya, jelas. Jadi yang kedua, tak boleh dijadikan musuh ni sebagai penolong, pembantu. Tadi ada soalan timbul berhubung dengan situasi politik di Malaysia ni, memang sangat payah nak jawab. Memang benda yang sangat sensitif lah kalau kita nak kecek dalam konteks kerjasama dengan orang-orang kafir dalam
politik. Sebab Malaysia ni sangat unik. Kita ada parti-parti politik yang disebut bergabung. Hak puak ni bergabung ni. Hak ni jadi penggabungan tu dia melibatkan beberapa komponen politik yang setengahnya adalah bukan mewakili orang Islam tapi mewakili orang bukan Islam. Jadi isu-isu yang besar ini saya rasa lebih baik kita beri kepada orang yang lebih berautoriti lah untuk komen dan jawab. Contohnya pejabat mufti ke apa sebagainya. Tapi ala kuliah yang kita bicara di sini, ini hukum-hukum secara umum berhubung dengan al-wala' wal-bara'. Kita hanya beri kesetiaan, kepatuhan kepada Allah secara mutlak. Secara mutlak. Bahkan taat kepada pemimpin sendiri pun, ya betul, fiksiasi ini termasuk fiksiasi. Adapun taat kepada pemimpin itu bersifat muqayyad. Kalau kita rujuk balik ayat dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan juga ulil amri, orang-orang yang menjadi pemimpin dalam kalangan kamu. Jadi untuk taat kepada Allah disebut jelas athi'ullah. Taat kepada Rasul juga disebut wa athi'ur rasul. Tetapi wa ulil amri tak ada disebut athi'u. Menunjukkan ketaatan kepada ulil amri ini bersifat muqayyad. Apa muqayyad? Dia bersifat ta'liq. Maknanya dia dilihat sejauh mana ulil amri itu tidak menyuruh kita menderhakai Allah dan bermaksiat kepada Allah, maka kita boleh taat kepada mereka. Jadi ulil amri yang Muslim, betul kita kena beri walak kepada mereka. Betul. Sebab tu zaman Nabi, para sahabat, jelas mereka membuat bai'ah dengan keperluan pada zaman itu. Walaupun zaman kita ni, dari segi fiknya tak perlu untuk secara, kita pergi secara, kita kata secara sarahah, terang-terangan, pergi kat masing-masing, akad tangan macam ikrar. Kami berbai'ah. Zaman sekarang ni tak perlu. Bila kita dengan rela hati boleh ikut segala peraturan pihak berkuasa yang tidak bercanggah dengan kuhak agama, maka kita telah dikira memberikan wala'. Apa-apa peraturan yang pihak berkuasa buat, kita kena patuh. Peraturan jalan raya, kerajaan suruh kita yang bekerja bayar cukai, ya kita bayar, tak apa, tak ada masalah. Kemudian contoh sekarang ni kita kena patuh SOP pihak berkuasa kerana pandemik COVID-19, iaitu termasuk kepada taat kepada ulil amri untuk maslahah ammah, untuk kepentingan umum. Jadi kalau ikut hukum sebenarnya bila kita langgar SOP, sebenarnya salah. Walaupun SOP ni tak ada dalam Quran pun, tak ada dalam hadis, tapi dia termasuk dalam bahagian taat kepada ulil amri. Selagi ulil amri tidak suruh kita derhaka kepada Allah ataupun bermaksiat kepada Allah, ya kita mesti taat. Itu yang banyak Nabi sebut dalam hadis-hadis yang sahih. Apa dia? Alaikum bis sam'i wat ta'ah. Ya wajib bagi kamu dengar dan taat kepada pemimpin kamu, memberikan walak kepada mereka. Fima ahabba au kariha, pada perkara yang kamu suka atau perkara yang kamu tidak suka. Malam yu'mar bimaksiatin, selagi mereka tidak suruh dengan perkara maksiat. Fa idza umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ata. Tetapi apabila kita disuruh buat perkara yang salah, buat dosa, ketika itu tak perlu lagi kita taat, tak perlu lagi kita patuh. Dalam situasi sekarang, dengan keadaan pandemik COVID-19 yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berkurangnya dalam tempoh terdekat, kita tak dibenarkan ke masjid untuk berjemaah. Itu bukan bermakna pihak berkuasa larang kita solat. Kita boleh solat di rumah. Tapi sebagai suatu wiqayah, pencegahan, langkah untuk mengelak penyakit ini lebih merebak ataupun tersebar atau menular kepada pihak lain. Dan kita pun dapati dah ada bukti dah. Ada setengah masjid, saya pun tak nak sebutlah tempat mana, yang kita dapat berita, punca banyak berlaku kes jangkitan tempat dia sehingga diisytiharkan PKPD tempat dia tu. Kesnya, boleh puasa buat ni, dia buat semai tarawih, tutup lapu, susuk selipar. Kita baca berita puasa nak suka lucu. Tutup lapu, selipar. Semaya rapat-rapat. Tak apalah, dia kata pihak berkuasa tak nampak, polis tak kelih. Tapi akhirnya tindakan tu merugikan diri sendiri, maka ramailah orang tempat tu telah dijangkiti. Jadi itulah masalah bila kita tak patuh kepada ulil amri,
tidak memberikan wala terhadap peraturan yang mereka buat, sedangkan peraturan itu untuk maslahah kebaikan bersama. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau nak baca perhabis apa yang Syekh Muhammad Sa'id Qahtani tulis ni banyaklah. Itu baru 2. Kita baca setakat yang sempat kita bacalah. Kemudian yang ketiga dia kata al-iman bi ba'di ma hum alaihi minal kufr. Kalau ada orang Islam percaya dengan sebahagian ideologi yang dipegang oleh pihak-pihak yang kafir ni. Orang Islam tapi masih ikut mereka punya ideologi. Apa dia ideologi? Ideologi ni suatu doktrin pemikiran. Kalau bahasa sekarang ni, doktrin pemikiran yang menyusun kehidupan manusia, lalu doktrin itu bercanggah dengan Islam. Ni. Kalau kita tengok dalam ekonomi umat Islam, kita masih belum bebas daripada cengkaman sistem kapitalisme. Masih dicengkam dengan sistem kapitalisme tu. Kita pun tak tahulah nak cerita macam mana tu. Kemudian banyak lagi dah dalam sudut-sudut yang lain yang dilihat perlu diberi penambahbaikan untuk disesuaikan dengan ruh syariat Islam ataupun ajaran Islam yang tepatlah. Ataupun tak boleh juga awit tahakum ilaihim duna kitab Allah. Tak boleh berhakim dengan mereka tanpa menggunakan kitab Allah. Itu tidak boleh merujuk kepada hukum mereka dengan mengenepikan hukum Allah yang sudah termaktub dalam kitab Allah, hukumnya begitu. Nah, ini pun satu isu yang besar juga sebab dia ada kaitan dengan masalah yang lebih besar lah. Lebih besar. Cuma kita nak faham dalam ayat ni, dia ni bukan isu individu, ni isu umat Islam secara global. Sebab Allah Ta'ala tujukan kepada orang beriman seluruhnya, maka secara khusus disebut, jangan kamu jadikan adui musuh aku, yang mana ia adalah juga musuh kamu. Baik. Saya lupa nak beritahu tadi, sebenarnya ada ayat lain yang hampir sama dia punya susunannya, musuhku dan musuh kamu. Itu dalam surah Al-Anfal. Ni ayat ni berkenaan dengan isu peperangan. Bila berlaku peperangan antara umat Islam dengan tentera kafir, Allah Ta'ala suruh kita membuat kelengkapan, persiapan dari segi kekuatan ketenteraan dan persenjataan semampu yang boleh. Boleh rujuk dalam surah Al-Anfal ayat keberapa? Ayat 60. Ayat 60. Muka surat 184. Muka surat 184. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaklah kamu membuat persiapan untuk berdepan dengan mereka, dengan musuh. Mastata'tum, apa yang kamu termampu. Selagi ada kemampuan, maka ambillah kemampuan itu sebaik mungkin. Min quwwah, kekuatan. Kekuatan ini ditafsirkan dengan boleh bermain senjata lah. Antaranya boleh ar-rimayah, boleh lepas lembing, pandai lepas lembing kena tu, ataupun termasuklah ar-rimayah, memanah. Termasuklah ribatil khail, kuda-kuda yang tangkas berlari, yang mana semua kelengkapan tadi menimbulkan rasa musuh, rasa gerung kepada aduwallah wa aduwakum, kepada musuh Allah dan juga musuh kamu. Musuh Allah itu musuh Islam, sekaligus mereka ini adalah musuh kita, kerana kita adalah orang-orang beriman yang dimusuhi oleh orang-orang kafir. Jadi Allah Ta'ala suruh kita buat persiapan dari sudut kekuatan persenjataan. Kemudian ada soalan timbul tadi, macam mana dengan sikap beberapa negara Arab yang memberikan walak kepada Israel. Ini satu isu antarabangsa yang payah untuk kita ulas, sebab yang kita nampak daripada jauh, mereka ni ada kepentingan ekonomi dari sudut tu. Cuma kita kata ekonomi apanya? Sebenarnya gini, negara Arab ni, setengah negara Arab yang kaya ni, dia ada hubungan ekonomi secara khusus dengan kuasa barat, khususnya Amerika Syarikat.
Jadi bila Amerika duduk di sebalik tu, yang pegang kuasa ekonomi dunia, jadi negara Arab, dia terpaksa lah. Kita melihat secara zahir lah, dalam kita tak tahu. Terpaksa ikut. Dan sudah tentu Amerika yang kafir ni dia pro kepada Israel. Jadi isu ini berlaku antara nak jaga kepentingan agama atau nak jaga kepentingan dunia. Sebab ekonomi itu kepentingan dunia. Ini masalah yang timbul. Kita kena ingat orang Arab ni, bila sebut Arab bukannya kita kata semestinya salah. Sebenarnya jauh belaka tak. Bukan. Sebab kita juga. Hak jenis baik, jahat ada belaka. Tak kira Arab kau tidak Arab. Hak jenis jahil, alim, supa je. Kita jangan ingat Arab kan jauh belaka. Tak semestinya. Sebab itu dalam Quran jelas Allah Ta'ala beritahu dalam surah apa dia? Dalam surah Al-An'am. Fa'in yakfur biha ha'ula. Sekiranya golongan Arab di Mekah, Arab Quraisy ada zaman Nabi ni, kufur engkar dengan dakwah Nabi Muhammad, tak apa, faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Kami akan wakilkan, yakni kami akan serahkan tugas agama kepada kaum lain yang tidak akan menjadi kafir. Maksudnya, kerja-kerja agama ni kalau orang Arab tak sibuk atau apa, Allah Ta'ala beri pada orang lain. Ataupun dalam ayat di akhir surah Muhammad, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum, jika kamu berpaling daripada perintah agama ini, nescaya kami akan tukar ganti kamu dengan suatu kaum yang lain, summa la yakunu amsalakum, kemudian mereka itu tak sama dengan kamu. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebab tu kita kena faham orang Arab ni macam kita juga, ada yang baik, ada tidak baik, ada yang alim, ada yang jahil. Semua kita je. Cuma bezanya dia bercakap bahasa Arab, kita bercakap bahasa Melayu. Itu kalau kita pergi negara Arab, khususnya kita pergi wilayah-wilayah yang jauh daripada Mekah Madinah, kita boleh tengok lah perangai dia. Hak juhu, hak tak juhu tu kan. Hari tu pernah sekali saya pergi ke masjid negara, tak ingat ada berapa tahun lepas. Jumpalah 2-3 orang budak-budak Arab. Dia masuk masjid, nak semaya pakai seluar pendek. Pemuda-pemuda Arab, kita pun tak tahulah daripada negara mana, tak tanya. Tapi orang Arab, seluar pendek. Dia beri kain, nak pakai kain tak reti. Cuma ke tempat dia bukan pakai kain plekat tempat dia. Jadi masalahnya macam mana boleh masuk masjid pakai seluar pendek. Tapi orang Arab. Jadi kita tak pelik lah, kita tahu. Mereka dengan kita ni sama je. Kalau hak jenis belajar, ngaji, okey, alim, pandai, soleh, baguslah. Tapi hak tak ngaji semua kita je. Jangan kita ingat bila Arab, maka secara otomatik dengan kearaban mereka itu, dengan pakaian mereka, suruh mereka jadi baik dan alim. Tak semestinya. Manusia itu bukan ditentukan kebaikan pada bangsanya, tapi kepada nilai agama yang ada dalam jiwa dia. Para jemaah yang dirahmati Allah, masa kita berlalu dengan cepat. Banyaklah ayat-ayat yang Allah Ta'ala beri ancaman, tidak boleh kita memberikan walak, termasuk memberikan kasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasul, sekalipun mereka itu dalam kalangan ahli keluarga sendiri. Ini kita dah baca di akhir surah Al-Mujadalah hari itu, termasuk ayat pertama surah Al-Mumtahanah ni. Kemudian dalam ayat 113 surah Hud, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, nanti kamu disentuh oleh api neraka ataupun neraka akan menyentuhmu. Qala Al-Qurtubi, berkata Al-Imam Al-Qurtubi, maksud ar-rukunu, cenderung, condong ini ialah al-istinadu wal-i'timadu, bersandar dan bergantung. Bergantung ke dia, pegang dia. Itu tak boleh sebenarnya. Ini salah. Jadi kalau kita buat bacaan terhadap sikap negara Arab yang pro kepada Israel atas sebab nak jaga kepentingan ekonomi, ada pergantungan, ada, tapi ikut ayat ni memang salah lah. Kalau kita nak kata orang Arab tak baca ke ayat ni, oh dia lebih reti pada kita. Dia orang Arab, bahasa Quran ni bahasa dia. Kita ni baca kena tengok terjemah dulu, kena buka kitab tafsir lagi. Dia orang baca, dia orang dah faham dah. Tapi bila kehendak nafsu tu mengatasi segala-galanya, walaupun Allah Ta'ala perintahkan begitu, tindakan mereka tidak sama dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi ala kulli hal, apa-apa hak selain itu kita serah pada mereka lah. Tapi sebenarnya dalam kalangan rakyat bawahan negara Arab bukan semua setuju.
Hak buat gitu tu pihak berkuasa mereka je, pihak pemerintah je. Pihak rakyat mereka tak boleh kata apa. Kalau lawan pun tak boleh buat apa juga. Jadi setakat memberontak dalam diam lah. Lawan tapi lawan senyap gitulah. Sebab kaedah dalam Islam, mana-mana pemerintah Islam yang buat salah, rakyat dia tak boleh al-khuruj ala wulatil umur, tak boleh keluar memberontak. Itu memang salah. Sesuatu yang kita lihat kita tidak suka, Nabi suruh kita sabar. Kita sabar. Sekiranya mereka buat silap, mereka menanggung kesilapan itu atas kesalahan mereka. Rakyat tidak menanggungnya. Ada dalam hadis Sahih Muslim. Nabi suruh apa dia? Idza ra'a ahadukum, bila seseorang tu melihat daripada dia punya amiri, pemimpin dia, sesuatu yang dia yakrahu, yang dia benci, yang perkara yang dia tidak suka, yang tidak baik, falyasbir, kena sabar. Hak kita tak boleh ikut bila dia suruh kita buat perkara maksiat. Tapi kalau dia buat perkara yang salah, kita kena sabar. Fala yadha, apa dia? Fala yanzi yadan min fala apa lupa dalam apa hadis itu. Jangan kamu tarik tangan kamu kerana tidak memberikan kepatuhan kepada mereka. Soal patuh kena patuh, tapi soal dia buat salah, kita tak setuju dan kita bersabar. Dan kita serahkan urusan itu kepada Allah. Ini hak berlaku di negara Arab dalam urusan apa yang disebut isu wala wal bara. Baik. Rasa cukuplah untuk kita bincang tajuk ni berhubung dengan ayat ni, yang dalam ayat yang kedua sebagai penutup Allah Taala beritahu yaskafukum yakunu lakum a'da. Jika mereka dapat menguasai kamu, nescaya mereka akan menjadikan kamu sebagai musuh mereka. Dan sebab memang daripada asal lagi mereka musuh, mereka akan terus menjadi musuh. Dan yang bahayanya wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinam. Mereka tidak akan henti-henti menghulur ataupun bertindak. Yabsutu ini bertindak. Bertindak, biasanya bertindak ni menggunakan tangan. Kalau kita baca dalam kisah anak Nabi Adam, Qabil bunuh Habil pun guna dengan kalimah yabsutu juga. La im basatta ilayya yadaka lidaqtulani ma ana bibasitin. Kata Habil kepada abangnya Qabil, jika kamu menghulurkan tanganmu, maksudnya bertindak untuk bunuh aku, maka aku tidak akan hulurkan tanganku, yakni bertindak untuk membunuh kamu. Nak bunuh aku, bunuhlah. Begitu juga dalam ayat ini, yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum. Lalu mereka membentangkan, menghulurkan tangan mereka dan lidah mereka kepada kamu, iaitu mereka bertindak ke arah kamu dengan dua perkara, lidah dan tangan. Lidah dengan kata-kata, tangan dengan perbuatan, bertindak bisu dengan cara yang jahat, buruk. Itu yang mereka nak ni, yang kita takut ni lah. Dan wawaddu, mereka sangat suka lau takfurun, kalau kamu menjadi kafir. Di sini kita melihat pentingnya umat Islam ada kekuatan, khususnya umat Islam memiliki kekuatan dari segi kuasa politik. Ini penting. Kita kasihan sangat tengok saudara kita, khususnya etnik Rohingya di Myanmar, wilayah apa rekan-rekan apa tu yang ditindas, atau hak yang dekat dengan kita lah, tu tak masuk orang lain lagi. Yang sebab mereka duduk dalam negara yang pemerintah atas tu orang kafir. Kita pernah dengar kisah umat Islam di negara China, wilayah apa dia, Uyghur apa? Uyghur. Dia dekat sebelah mana ni? Sebelah barat China, dekat dengan Turki. Kan China ni dia luas. Jadi umat Islam di sana katanya ditindas begini. Jadi ini sesuatu yang sangat menduka citakan kita dan menunjukkan pentingnya umat Islam ni ada kekuatan. Itulah sebabnya bila pendakwah-pendakwah dari negara Arab sampai ke tanah Melayu, untuk sampaikan dakwah, mereka punya sasarannya adalah mereka bertemu dengan pihak berkuasa, sultan-sultan masa itu. Apabila sultan dapat Islam, dapat timur Islam, maka secara otomatik rakyat bawah pun timur Islam. Alhamdulillah, sebab tu kita orang Melayu, majoriti di tanah Melayu di Malaysia ni Islam, sebab pemerintah dahulu timur Islam yang dibawa oleh pendakwah-pendakwah, sedara-sedara dari tanah Arab. Itu berbeza dengan
Orang India hak mai daripada negara India yang dibawa oleh penjajah British dulu, mereka ambil orang bukan Islam. Walaupun di India ada juga orang Islam. Sama juga orang Cina hak mai daripada wilayah Cina ada juga Islam. Tetapi orang penjajah Inggeris ni dia ambil orang Cina yang bukan Islam untuk bekerja di lembu biji timah. Orang India untuk bekerja di ladang getah, di estate. Itu dia punya muslihat. Dengan maksud dia nak itulah nak menjadikan Islam ni tidak aman sebab adanya kemasukan bangsa yang tidak Islam dengan cara tu. Padahal kalau penjajah Inggeris nak ambil India Muslim dulu masuk ke Mekah Melayu boleh sangat. Ataupun nak ambil Cina Muslim untuk bekerja boleh sangat. Tapi ini satu helah dalam strategi mereka untuk menyerang Islam. Sebab mereka ni adalah al-mustamir, penjajah. Mereka bukan setakat jajah ekonomi negara Islam, tapi nak menjajah bumi umat Islam untuk melemahkan pegangan agama. Dan kita sekarang ni dijajah secara al-ghazwul fikri, bahasa Arab sebut serangan pemikiran. Serangan pemikiran. Mereka tak perlu nak menjajah negara kita, tapi cukup mereka jajah kita secara mentaliti dan pemikiran. Wak mari macam-macam bentuk hiburan, dunia sukan, kita boleh ke lalai. Akhirnya kita tak ambil berat soal agama. Kita rasa cukup dengan apa kita belajar. Kita buat amal pun, amal ibadat pun sekadar saja. Menyebabkan kita terus menjadi leka dan lalai. Padahal kita tidak sedar, kita telah termasuk sebahagian daripada perangkap musuh. Jadi ayat ni nak buka minda kita supaya kita benar-benar memberikan walak hanya kepada Allah, Rasulnya, kepada agama Islam dan kepada orang-orang mukmin. Tidak boleh beri walak kesetiaan kepatuhan kepada pihak musuh Islam. Wallahu a'lam. Ada soalan ya? Tak ada soalan. Tak ada soalan. Kita buka untuk bacaan lah. Ada siapa-siapa nak baca sikit? Ayat pertama tu panjang. Kalau baca sekejap pun tak apa dah. Baca siapa. Wabtira amardati pun boleh juga. Nanti sambung dengan orang lain pula. Tak ada siapa-siapa nak baca. Bila dah ramai gini jadi malu pula nak baca. Masa disuruh aman itu tak apa. 10 hari, 12 hari aja. Ataupun 50 hari aja. Ada kelah, ada kelah. Ada kelah. Cikgu ada soalan? Tak ada hari ni. Okey, tak apa. Tak apa, kita berhenti setakat ni. InsyaAllah kita sambung lain kali dengan ayat yang berikutnya. Itu kita akan bincang lepas ni tentang Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Nabi Ibrahim sebagai contoh yang terbaik. Dalam banyak-banyak contoh terbaik Nabi Ibrahim, ada satu perkara yang kita tidak boleh contohi dia. Apa dia? Jangan lupa temu janji kita esok untuk mengetahui jawapannya. Apakah perkara yang kita tidak boleh contohi daripada Nabi Ibrahim? InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Terima Ya, kasih. salam. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakallah khair. Ya, wa iyyakum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam Billy. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallah khair. Ya.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.